Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera dalam bulan Ramadan, dalam kita menempuh hari-hari kita berpuasa pada hari ini insya-Allah. Baik, seperti biasa saya akan ungkapkan satu hadis pada tuan-tuan sebagai permulaan program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Pada hari ini kita akan bacakan mengenai hadis bagaimana Rasulullah menahan kita daripada melakukan perkara yang sia-sia dalam bulan Ramadan, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dia kata rubba sa'imin laisa lahu minas siyam illa al-ju', rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata barangkali ada orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapat pahala sebarang pahala daripada puasa dia. Kenapa berlaku sedemikian? Kerana dia melakukan dosa dan dia melakukan perkara yang sia-sia sehingga perkara tersebut mengurangkan amalan dan mengurangkan pahala puasa mereka. Baik, seperti biasa bersama dengan saya pada hari ini tokoh undangan yang tidak asing lagi, Ustaz Husaini, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Saya sepatutnya cakap doktor tokoh. Oh, itu balik pula terbalik pula. Saya memandang tinggi Ustaz Husaini ni. Akbar. Mazamir, Mizmar. Mizmar, maknanya seruling yang membacakan Quran dengan bacaan yang sangat merdu. Baik. Seperti biasa kita bincangkan pada semalam, kita telah membincangkan mengenai hadis berkaitan tentang apakah yang didefinisikan sebagai agama Islam itu agama Hanif, iaitu agama Nabi Ibrahim itu sendiri. Maka pada hari ini perbincangannya akan masih lagi bersekitar mengenai tentang situasi orang Yahudi sedikit, kemudian Bani Israel sedikit. Cuma ada satu isu perbincangan pada halaman yang ke-22 ini. Sebelum kita masuk mengenai perbincangan hadis yang berkaitan, mari sama-sama kita dengarkan dahulu bacaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini kita. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan yang berada di rumah, yang sedang melihat rancangan My Hadis Time? Bagaimana puasa semua masing-masing? Alhamdulillah okey ya. Kalau okey, jom kita tengok muka surat yang ke-22, Suratul Baqarah ayat yang ke-144 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, sekiranya kita perhatikan dalam ayat yang dibacakan oleh Ustaz Husaini pada ayat 144 daripada suratul Baqarah, Allah Taala menceritakan tentang perubahan kiblat yang berlaku pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Baginda Nabi dan para sahabat menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Lalu pada telah berlaku perubahan kiblat dan ayat ini berkaitan tentang perubahan kiblat tersebut. Maka hadis yang akan kita bincangkan juga adalah berkaitan tentang hadis perubahan kiblat. Hadisnya agak panjang sedikit tuan-tuan, mari sama-sama kita bacakan. Anil Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwu Baitul Maqdis 16 أو 17 شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجهها إلى الكعبة فأنزل الله
qad nara taqalluba wajhika fis sama' fatawajjaha nahwa al-ka'bah wa qala sufaha'u minan nas wa humul yahud ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim fa sallama 'an nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun thumma kharaja ba'da ma salla famarra 'ala qaumin min al-ansar fi salati al-'asri nahwa al-bait al-maqdis faqala huwa yashhadu أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. Maksudnya daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka sekiranya kiblat tersebut dialihkan ke arah Kaabah, maka Allah menurunkan ayat kami melihat wajahmu Muhammad, iaitu sering mendongak ke langit. Kemudian baginda solat menghadap ke Kaabah. Lalu orang-orang yang kurang akal iaitu orang Yahudi berkata, apakah yang telah memalingkan orang-orang Islam dari kiblat yang mereka dahulu menghadapnya kepadanya, iaitu Baitul Maqdis? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Kemudian seorang lelaki solat bersama dengan Nabi dan lelaki itu keluar selepas selesai menunaikan solat. Lelaki itu lalu berdekatan dengan kaum Ansar yang sedang solat menunaikan solat asar menghadap Baitul Maqdis. Lelaki itu menyatakan penyaksiannya bahawa beliau telah solat bersama dengan baginda Nabi SAW menghadap ke arah Kaabah. Maka orang-orang Ansar pun berpaling dan menghadap ke arah Kaabah. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Baik, hadis ni agak panjang sikit perbincangan kita pada hari ini tuan-tuan puan-puan ya. Hadis ni saya simpulkan secara ringkasnya adalah bila mana sebenarnya pada awal Islam Rasulullah bila datang ke Madinah salat menghadap ke Baitul Maqdis selama lebih kurang 16 ataupun 17 bulan. Tetapi selepas itu turun ayat berlaku perubahan kiblat. Maka kita akan teruskan juga perbincangan kita mengenai tentang perkara ini. Kita rehat dahulu seketika. Jangan ke mana-mana, temui kami dalam My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Tuan-tuan dan puan-puan tengah masak apa tu? Bolehlah ajak saya sekali, jangan lupa. Okey. Sebentar tadi kita telah pun mendengar satu hadis yang sangat panjang berkenaan dengan perubahan kiblat, ya. Dan sebentar lagi kita akan masuk kepada topik perbincangan tentang hadis yang telah dibacakan oleh Dr. Sanusi selepas ini. Sebelum itu kita nak kenal dahulu siapakah tokoh perawi yang meriwayatkan hadis. Tidak lain dan tidak bukan Al-Bara'. Jarang kita mendengar nama sahabat ini Al-Bara', ya. Dan Al-Bara' ini adalah salah seorang sahabat yang ketika masa mudanya doktor, ya. Masa mudanya Al-Bara' ini adalah orang yang nak pergi perang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tak benarkan. Betul doktor? Betul. Kalau macam tu, kalau Al-Bara' ni macam mana kalau ialah anak-anak muda kan? Kalau anak-anak muda ni dulu main situ je kan. Kalau dulu zaman-zaman Nabi tu pergi perang tu. Betul. Pada ketika usia Al-Bara' nak pergi perang tu, dia belum sampai pada usia 15 tahun. Sama seperti Saidina Abdullah bin Omar, mereka memohon untuk pergi ke perang Badar tapi tak dapat nak pergi ke perang Badar kerana usia yang muda. Mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan siapa tokoh perawi kita pada hari ini, iaitu Saidina Al-Bara' bin Azib. Saidina Al-Bara' bin Azib, iaitu beliau pernah memohon untuk menyertai perang Badar namun ditolak kerana usia yang terlalu muda. Meriwayatkan hadis tentang sunnah bersalaman. Yang ini nanti kita bacakan juga tentang hadis ni. Dan kemudian menyaksikan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdebu ketika peristiwa menggali parit, iaitu ketika peristiwa perang Khandaq. Mengenai poin yang nombor 2 tu, iaitu mengenai hadis salam. Hari ni salam agak sensitif sikit kerana musim Covid. Ya, kita betul. Tak boleh nak salam. Tetapi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Saidina Al-Bara' bin Azib, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata, "Ma min muslimin yaltaqiyani fayakhudha ahaduhuma biyadi sahibahu illa alqallahu dhunubahuma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dia kata, tidak ada seorang muslim
yang berjumpa dengan Muslim yang lain, kemudian mereka bersalam, melainkan Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa mereka. Sebagian ulama' kata maknanya dosa-dosa kecil. Maknanya sebagai galakan untuk menghubungkan silaturahim antara sesama Muslim. Hadis ni sangat baik sebenarnya, tetapi dalam musim Covid ni ada mudarat yang lebih besar, maka kita tidak dibenarkan kerana dibimbangi kalau datang pula penyakit yang lain dia lebih memberikan mudarat, maka Islam menghentikan dahulu seketika. Amalan ini adalah amalan yang bagus, tetapi ada kekangan yang berlaku menyebabkan kita tidak dibenarkan ataupun tidak digalakkan untuk bersalam dalam musim pandemik ini. Kemudian Al-Bara' juga pernah menyaksikan Rasulullah berdebu tubuh baginda. Masya Allah, baginda adalah tokoh pemimpin yang benar-benar menghayati kesusahan rakyat. Ustaz Husaini, maknanya Rasulullah bila nak perang tu dia turun sekali dalam perang Khandak, turun dalam parit, menggali parit sehingga berdebu baginda punya baju dan badan baginda. Dan pernah juga Nabi bila mana menggali parit tu mengikat perutnya dengan batu-batu untuk menahan lapar, Doktor. Begitu tinggi ini yang kita katakan Rasulullah suri teladan, kerana baginda turun bersama dengan para sahabat membuktikan baginda adalah pemimpin yang merasai kesusahan rakyat ataupun kesusahan anak buahnya itu sendiri. Baik, kembali balik pada hadis tu tadi, kita dah ceritakan bagaimana perubahan kiblah berlaku. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari ni tadi menceritakan bagaimana Rasulullah salat lama, iaitu 16 bulan ataupun 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Tetapi disebabkan kerana ada cita-cita ataupun keinginan Rasulullah sehingga Allah Ta'ala dengar keinginan Rasulullah tersebut, maka Allah Ta'ala turunkan perintah supaya kiblat diubah daripada Baitul Maqdis menghadap ke Kaabah. Perubahan ni sebenarnya kalau tuan-tuan perhatikan berlaku 180 darjah. Maknanya asalnya imam dekat sini, asal imam kat saya katakan, Ustaz Husaini makmum, bila perubahan Kaabah berlaku dia pusing balik, maknanya imam jadi ke belakang. Ustaz Husaini boleh nampak? Jadi ke belakang macam tu. Kalau menurut riwayat, menurut penerangan ulama, maknanya imam yang berada di belakang ni dia ke depan balik. Maknanya ketika perubahan itu berlaku. Kalau ada pensel saya boleh lukiskan kat sini, tapi maknanya gambaran begitu. Maknanya perubahan tu 180 darjah berubah sehingga imam yang berada di depan kembali ke belakang, dia terpaksa berganjak untuk menjadi imam menghadap ke Kaabah tadi. Senang cerita, Doktor, imam di depan, saya di belakang lah. Ya, betul. Maknanya kursi saya kena ke belakang kan? Kena ke belakang saya. Macam tu. Gambaran yang mudah yang diberikan oleh Ustaz Husaini. Mengapa ataupun apakah hikmah perubahan kiblah ni berlaku? Yang pertama, saya ceritakan kat sini bagaimana asalnya bila datang ke Madinah, kan kita dah cerita sebelum ni Rasulullah nak baik dengan orang Yahudi perli Rasulullah. Orang Yahudi kata yusalluna qiblatana, dia kata mereka ni solat menghadap kiblat kami, tetapi wa yukhalifuna, tetapi dia bercanggah dengan agama kami. Orang Yahudi duk perli orang Islam waktu tu menghadap ke kiblah, sehingga Allah Ta'ala turunkan arahan supaya diubah kiblah tu tadi sebagai satu perintah yang memberikan ataupun menguji keimanan orang Islam. Mana yang mereka benar-benar beriman, mereka akan terus patuh saja kepada perintah yang diberikan oleh Allah Ta'ala tu tadi. Bahkan kalau kita tengok, benda ni adalah sebagai satu ujian yang awal. Kalau tuan-tuan perhatikan, sebelum berlakunya hijrah Ustaz Husaini telah berlaku peristiwa Isra' Mi'raj. Maknanya orang kalau tak boleh nak terima, orang tak boleh terima, takkanlah Rasulullah naik ke langit. Gambaran dia, kerana itu adalah ujian untuk menguji orang beriman. Kalau engkau beriman, kau percaya kerana ada satu insiden yang lebih besar akan berlaku, iaitu hijrah. Sama juga dengan perubahan kiblah, diuji kerana lepas daripada itu akan berlaku perang Badar. Jadi keimanan tu diuji sebelum berlakunya perang tersebut. Jadi perbincangan lebih lanjut mengenai perkara ini kita akan sambung lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, temui kami dalam My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Kalau di awal tadi kita dah bacakan mengenai hadis tentang perubahan kiblah berlaku. Orang Islam ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah menerima arahan untuk mengubah kiblat, kemudian baginda salat terus menghadap ke Kaabah. Dan apabila ada seorang lelaki yang salat bersama dengan baginda, dia lalu kepada satu kawasan kaum Ansar, dia tengok orang Ansar sedang salat menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu dia terus bagi tahu kepada mereka bahawa kiblat telah berubah, kamu kena berpaling menghadap ke kiblat ke Kaabah. Jadi kat sini ada pengajaran yang penting yang kita boleh pelajari, terutamanya mengenai tentang bagaimana patuh kepada perintah syariat. Bila mana Allah Ta'ala turunkan saja arahan, mereka terus patuh. Para sahabat sangat taat kepada perintah syariat itu tadi. Baik, dalam situasi hari ini,
menariknya Ustaz Husaini ada beberapa situasi yang berlaku terutama dalam musim pandemik ni, kadang-kadang tentang perubahan-perubahan yang berlaku di kalangan masyarakat. Ada perintah yang diturunkan oleh pada pemerintah, tetapi kadang-kadang ada masyarakat yang sukar untuk menerima arahan pemerintah. Apa pandangan Ustaz Husaini? Baik, kalau kita melihat daripada situasi sebegini, ya, sebenarnya kita melihat apa yang diberitakan oleh pihak pemerintah kita. Okey. Jika arahannya itu tidak bertentangan dengan syariat, maka insya-Allah kita boleh ikut. Dan andai kata kalau dia bertentangan dengan syariah, maknanya dia lebih kepada kemungkaran dan sebagainya, lebih baik kita tolak. Ya, berkenaan dengan itu jugalah kita tengok dalam kita solat itu pun kita kena apa yang telah diperintahkan oleh pihak prioriti terutamanya. Pihak berautoriti ni lah. Berautoriti, betul. betul. Betul begitu sebab saya ingat kadang-kadang dalam situasi pandemik ni ada beberapa arahan yang dikeluarkan, tetapi ada di kalangan masyarakat kadang-kadang mempertikaikan daripada pelbagai aspek. Sebenarnya dari aspek perundangan dia ataupun dari aspek syariatnya, sekiranya arahan tersebut seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Husaini, sekiranya tidak bercanggah dengan syarak, maka sepatutnya kita taat kepada perintah pemerintah kerana mereka mengetahui tentang maslahah ataupun pandangan ataupun kepentingan umum yang ada kebaikannya buat masyarakat. Sebab kalau awal-awal musim pandemik dahulu, macam saya pernah sebutkan kepada tuan-tuan, ketika mana ada keluarnya arahan tentang masjid terpaksa ditutup seketika kerana dibimbangi boleh menjadi pusat ataupun punca kepada penyebaran wabak itu sendiri, maka ada di kalangan penduduk di Mesir. Ni di Mesir Ustaz Husaini, bukan di Malaysia. Orang Malaysia baik-baik Malaysia baik-baik. Yang ni berlaku di Mesir sehingga mereka, kita panggil muzaharah. Muzaharah ni maksudnya demonstrasi. Bahkan ada yang bertegas untuk dirikan solat juga di luar masjid. Maknanya menggambarkan penentangan mereka. Kalau kita kembali balik pada hadis tadi, menceritakan bagaimana para sahabat ni taat sahaja ataupun mereka patuh kepada perintah Rasulullah dan Allah Ta'ala. Apabila datangnya waktu kena taat pada perintah Allah, maka mereka terus terima dan mengikuti apa sahaja yang telah digariskan oleh syarak sendiri. Baik, yang tu adalah secara umumnya tentang pengajaran yang kita boleh pelajari daripada hadis ini. Kita telah ungkapkan hadis tu secara panjang lebar, sejarah bagaimana berlakunya perubahan kiblat. Maka mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan pengajaran dan resolusi yang kita belajar pada hari ini. Yang pertama adalah kita hendaklah patuh dalam menerima perintah syariat yang diturunkan dalam Al-Quran. Yang kedua, menjauhi sikap ahli kitab yang memperleceh perintah syariat. Dan yang ketiga, bersungguh dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua tadi agak menarik juga iaitu ahli kitab ini apabila diturunkan kepada mereka perintah, mereka menganggap rendah. Kadang-kadang dia peli Rasulullah dan sebagainya. Tindakan-tindakan sebegini sepatutnya menjadi pedoman buat kita lah. Jangan ada hukum-hukum syarak ni kita pula yang pandang rendah pada hukum syarak. Kita anggap hukum syarak terkebelakang dan sebagainya. Tak sepatutnya berlaku sedemikian. Baik, seperti biasa, pada penghujung rancangan seperti ini, saya akan menyuruh kepada tuan-tuan agar marilah sama-sama kita menyumbang kepada tabung gerakan Quran, yang mana melalui tabung ini kita akan memperkasa program-program pendidikan Al-Quran dan Hadis bagi menghidupkan pengajian mengenai tentang Al-Quran dan Hadis. Baik, bagi memberkati pengajian kita pada hari ini, saya mempersilakan Ustaz Husaini untuk memimpin bacaan doa. Baik, terima kasih doktor. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, jom sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ketenangan, ya. Allah campakkan kita rahmat, mawaddah, sakinah ke dalam diri kita dan keluarga kita. Ya, sebelum bacaan doa itu saya ucapkan selamat berbuka puasa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, tetapkanlah hati kami ini ya Allah untuk patuh pada arahan pemimpin kami ya Allah, yang menjurus kepada kebaikan ya Allah,
Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami ini benci kepada kemungkaran, ya Allah. Amin. Jangan Engkau dekatkan kami ini, ya Allah. Jangan Engkau biasakan hati kami ini dalam melakukan kemungkaran kepadamu, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, ya Allah, dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang sabar, ya Allah. Amin. Dalam menempuh segala cabaran dan dugaan yang diberikan oleh-Mu kepada kami, ya Allah. Amin. Jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik buat diri kami dan keluarga kami, ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.